Kita ni bila nak buat sesuatu dan bila kita nak buat keputusan, sebelum kita buat keputusan, kita akan berperang dulu di dalam. Dan Allah sebut pun di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu semua datang daripada Allah. Allah inspire you dengan bisikan-bisikan yang kurang baik, dan Allah juga inspire you dengan bisikan-bisikan takwa. So kalau Allah dah bagi ilham macam tu, apa kita punya kerja? Apa tugas kita? Masya Allah, senang aja. Tugas kita tinggal pilih. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada anak anda Bismi yang merupakan pengurusi kita ataupun MC kita pada hari ini. Panggil anak anda terus sebab tahu dah dia anak murid ataupun pelajar kepada suami saya. Begitu juga saya alu-alukan alhamdulillah jumpa juga dengan Mila. Selama ni kita banyak berteks, message, WhatsApp kan, tapi tak dapat jumpa muka, bertemu muka. Dia punya orangnya kecil je. Sama dengan saya, marah pun selalu cakap, nak besar, dalam TV besar, luar TV kecil. Begitu juga kepada sahabat saya, sahabat seperjuangan, sahabat gaduh, suami saya sendiri Ustaz Muhyiddin Mokhtar, yang merupakan insan yang banyak membantu, mendidik juga. Dia juga tok guru saya. Dan seterusnya kepada Lembaga Zakat Selangor, boleh tak kita bagi satu tepukan yang gemuruh kepada LZS. Okay, saya kira mereka ini tak kenal diam, duduk diam ya. Dia nak ambil zakat je. Dia nak potong zakat je. Dan dengan adanya mereka ini, sebenarnya urusan ibadah kita dalam bentuk harta dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Lembaga Zakat Selangor yang telah banyak sebenarnya memberikan kemudahan kepada kita ya untuk mentaati Allah, dan begitu juga dia menyalurkan apa yang kita sumbangkan itu kepada insan yang tepat ya. Sebagaimana kita tahu kan, dia ada 8 asnaf sahaja penerima zakat ini, dan mereka telah mengimarahkan lagi pula pemberian zakat kita. Okey, dan sudah tentulah tidak lengkap kalau saya tak sebut seluruh warga Bismillah. Saya ucapkan tahniah atas program yang sangat baik ini. Boleh tak beri satu tepukan yang sangat gemuruh untuk Bismillah? Okey, jadi hari ini bukanlah ucapan untuk setiap kali ucapan tepuk ya, tapi kita ada sesi bicara duha, dan tajuk dia sebenarnya sangat-sangat penting lah. Keindahan hidup kita ini, keluarga sakinah kita, dia sebenarnya ada kaitan dengan kita punya habit ataupun sikap kita yang suka memberi. Jadi tuan-tuan puan-puan, sebelum saya meneruskan bicara duha kita, saya nak memperkenalkan diri saya sebab kadang-kadang terlupa. Saya Isfadiah, bukan anak Datuk Dusuki. Saya juga bukan anak Ustaz Dusuki Rani, bukan. Ayah saya telah meninggal dunia bulan 11 tahun lepas. Dia adalah Wak Dasuki. So bila sebut Wak, tahulah kot kan, saya darah Jawa. I'm a Javanese. So boleh faham apa orang cakap Jawa, tapi tak pandai sangat untuk cakap Jawa. Siapa orang Jawa kat sini? Angkat tangan. Allahu Akbar, Masya Allah, berani mengaku Jawa Setengah orang tak berani nak mengaku Jawa kan. Dia berani mengaku saya Jerman. Okey, baik. Untuk sesi pagi ini, apa yang saya nak kupas, saya minta izin untuk saya berdiri sebab bila duduk tu rasa macam tak nampak Mila kan. Nak tengok Mila pun tak nampak, nak tengok sahabat-sahabat yang berada di belakang tu pun tak nampak. So saya minta izin untuk berdiri. Dan oleh kerana ada ini dan ada kamera, jadi macam tak boleh nak gerak sangat lah. So kita berada di sini saja insya-Allah. Kita akan membicarakan tentang topik, saya nak petik beberapa cerita-cerita lah berkenaan dengan kelebihan memberi, dan khususnya dalam pemberian zakat ini. Dan kemudian kita nak fokus on apa yang kita rasa, sama-sama kita rasa tentang perniagaan kita yang sekarang kita tak boleh ke mana-mana sangat kan.
Jadi sekarang kita sudah mula bertatih-tatih ya. Jadi beberapa bulan yang lampau itu seolah-olah menjadikan satu bebanan yang kuat kepada diri kita ya. Tapi jangan risau ya, Allah ada. Allah kan ada. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan risau kerana Allah sentiasa bersama dengan kita. Baik, apabila kita sebut tentang habit memberi ini, ada satu cerita yang benar-benar memberi kesan kepada saya ya. Kita tahu memberi ini banyak melindungi kita. Dengan kita memberi, dia jadi perisai pada diri kita. Percaya atau tak? Percaya ya? Dengan kita memberi itu, ada something good is going to happen in our life ya. Kisah seorang menantu. Mertua dia telefon dia satu hari. Dia cakap, boleh tak tolong carikan mak fizioterapi? Jadi mak mertua dia ni pernah dengar daripada menantu dia tentang seorang fizioterapi yang bagus. Jadi bila dia dengar mak dia tak sihat, jadi mak dia minta menantu dia carikan. Jadi menantu dia kata, oh boleh mak, boleh. No problem mak, mak datang aja. Nanti saya akan setkan appointment. Jadi dia pun setkan appointment. Selepas setkan appointment bagai, dia pun terfikir, siapa yang nak bayar servis fisioterapis ni? Jadi sebagai seorang menantu yang nak jadi menantu yang baik, patut siapa yang bayar? Menantu lah kan. Menantu lah. Jadi menantu ni pun nak bayar. Tengok-tengok duit dia waktu itu tengah bulan. Hanya tinggal 100 sahaja. Tinggal 100 saja. Jadi dia nak minta dengan suami dia, macam sebesalah belum masanya kot. Belum lagi akhir bulan kan nak minta. Okey, tak apalah dia kata. So dia berbelah bagi. Sama ada nak bagi pada mak dia ataupun tidak. Dan dia pun terfikir, okey macam inilah dia susun dialog. Macam ni nak cakap dengan mak okey, mak, nanti fisioterapi datang tu, mak bayar separuh, saya bayar separuh. Okey tak cakap macam tu. Dia dah karang dalam kepala dia. Okey tak cakap macam tu Okey kot, boleh kot mak, kita pun nak bayar. Nanti mak mesti cakap, tak apalah mak bayar. Dia dah bayangkan kan. Tak apalah, ni mak punya urusan, tak apa, biarlah mak bayar. Okey, nanti saya nak jawab pula. Janganlah macam tu mak, saya pun nak juga ada saham dia. Jadi 50-50, mak bayar separuh, saya bayar separuh. Tapi di sudut hati dia yang lain berbicara, tak malunya kau kan lebih muda daripada mak kau. Mak mertua kau tu tak ada pendapatan, kau ada pendapatan, bila-bila masa lagi boleh dapat. Kau punya tenaga kuat. Ada satu suara cakap macam tu. Dan dia pun tersentak. Dan dia tersentak dan dia kata, betul lah. Tak apalah. Ada RM100 ni habiskan aja lah, RM100 bagi kat mak. Tapi ada lagi suara lain. Dia tuan-tuan perempuan dia memang macam tu tau. Kita ni bila nak buat sesuatu, dan bila kita nak buat keputusan, sebelum kita buat keputusan, kita akan berperang dulu di dalam. Dan Allah sebut pun di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu semua datang daripada Allah. Allah inspire you dengan bisikan-bisikan yang kurang baik, dan Allah juga inspire you dengan bisikan-bisikan takwa. So kalau Allah dah bagi ilham macam tu, apa kita punya kerja? Apa tugas kita? Masya Allah, senang aja. Tugas kita tinggal pilih mana satu ilham yang membawa kepada takwa. Tinggalkan ilham-ilham, bisikan-bisikan yang membawa kepada fujur. So fokus kita pada takwa. Mana bisikan takwa, mana bisikan takwa. So kita kena bezakan. Tak pandai bezakan, pergi balik pada umur mumayyiz. Umur mumayyiz bila tu? 7 tahun. So sebab tu anak-anak kita kena ajar pandai bezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang betul, mana yang salah. Apakah maksud cantik yang sebenar, handsome yang sebenar, dan apakah maksud hodoh yang sebenar. Itu pada attitude, akhlak, peribadi dan sebagainya. Okey, kita kembali balik dia bisikan-bisikan tu. Jadi dia dah nak bagi RM100 tu tadi kan. Bisikan lain pula keluar. Kau ni bil api, bil air pun tak cukup. Kau punya minyak kereta pun belum tentu cukup. Ni RM100 aja tinggal kot. Takkan tak pandai nak sikit-sikit, berdikit-dikit kan. Mak mertua awak tu, cuba tengok anak dia ada berapa. Sempat pula dia mengira anak dia ada 12.
Lepas tu awak bagi setiap bulan berapa? Dia rupanya yang bagi pada mak mertua dia duit bulanan. Dia tengok dia setiap bulan dia bagi mak mertua dia 500. Dan waktu itu dia sempatlah pula kira 500 kalau darab 12 orang anak, berapa pendapatan mak mertua dia. Bisikan dia keluar tau. Tu, ya Allah, dah 6,000 dah mak aku. Lebih tinggi lagi gaji aku ni. Mak goyang kaki dekat rumah. Gaji dia seolah-olah dapat 6,000. Semua pemberian anak-anak. Tuan-tuan perempuan, menyelit lagi satu bisikan. Apa kata? Tak malunya engkau. Kau ni mak sendiri dah tak ada, tinggal mak mertua tu je. Mak mertua ibarat mak sendiri. Tak tahu siapa yang mati dulu, tapi ini adalah peluang. Bukankah ini peluang sebenarnya untuk kau berbakti kepada ibu mertuamu? Terasa macam tu. Kata yelah, kena bagilah kot RM100 ni kan, kena bagi. So berbelah bagi. Ada bisikan yang tak baik, ada bisikan yang baik, berulang kali, repeatedly muncul dalam diri dia. Sampailah mak dia datang, mak dia dapatkan rawatan. Waktu itu pun masih lagi ada usah-usah lagi kan. Ada saya, payahlah kita ada RM100 lah, mak ni mesti mak ada ni. Tapi Masya Allah tuan-tuan perempuan, apa dia buat? Dia tetapkan hati, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah ada azam, maka serahkan kepada Allah. So apa dia buat? Dia terus bagi kepada fizioterapis tu. Dia salam, waktu tu bolehlah salam kan, tak adalah COVID-19. Sekarang ni dia salam COVID ya. Okey. Jadi dia pun terus bagi, dia hulur dan dia hulur kepada fizioterapis. Mak mertua dia nampak. Dan mak mertua dia bukanlah macam orang yang tak pandai sangat tu, tahu. Dah siap dah dalam sampul untuk bayar kepada fizioterapis. Tapi tak jadilah bagi pada fizioterapis tu. Dia bagi pada siapa? Bagi pada menantu dia. Sebab dia nampak menantu dia dah bayar. Tuan-tuan perempuan, kata mak ni susah aja, dia pun ambil tu. Dalam hati kata lega, ya Allah, mak faham. Dia kata ambil salam tu, ambil. Tapi time dia ambil tu, dia kata ruginya engkau. Pada waktu engkau dah berniat untuk sedekah, untuk memberi, tapi engkau diberi balik, bagi balik, dan kau tidak meneruskan niatmu, maka tidak ada akaun akhirat buatmu. Tidak ada akaun akhirat buatmu. Maksudnya dah bayar balik kan. Jadi apa akaun kita berbakti pada mak ni? Tak ada. Dan dalam diam tuan-tuan perempuan, apa dia buat? Dia ambil sampul tu, dia masukkan dalam beg tangan mak dia. Mak dia tak tahu pun. Lepas tu dia bawa balik mak mertua dia. Naik kereta, minyak kereta tinggal sikit. Sudah ni, kalau dah hantar mak balik ni, sama ada sebelum sampai, jangan bagi malu. Lepas tu nak patah balik, jangan bagi malu. Jangan bagi macam mana ni kan. Tuan-tuan perempuan, terus, tapi Alhamdulillah lah, selamatlah. Mak dia sampailah ke rumah. Dan dia patah balik. Dalam perjalanan patah balik itu, entah macam mana, dia rasa sedih dan sayu, dia menangis. Ni dekat steering ni. Menangis dia. Kata macam mana ni, ya Allah. Aku buat apa aja yang kau suruh, ya Allah. Aku kira pejam mata je, aku tawakal pada engkau je, ya Allah. Apa yang kau suruh ni aku lakukan. Berbuat baik, melayan kepada ibu yang tua, yang sakit lagi. Aku buat ni, ya Allah. Aku buat. Dia cakap dengan Allah SWT. Tuan-tuan perempuan, tak lama, belum sampai ke rumah, dia dapat panggilan telefon. Panggilan telefon, dia ni kira macam guru jugalah, ustazah juga. Dia minta telefon, minta tolong ganti. Ada seorang penceramah tak dapat hadir dalam sesi satu program. Jadi dia kata malam, dia tanyalah malam tu free ke tak. So dia pun kata, okey. Dia tengok jadual dia, boleh, dia kata, saya free. Dia pun pergi. Jadi malam tu dia pergi, dan habis selesai, dia dapat sampul. So dia dapat sampul, dia pun balik, dia tak tengok. Sebab dah malam kan, dia letih kat ni, balik. Esok paginya, dia pergi ke kerja, tempat kerja. Masa saya mengajar dulu, saya ada. Dan dia jumpa saya dulu. Saya memang ada beberapa orang kawan ni, dia kalau waktu pagi tu kita sembang-sembang dulu kan. Kita macam cerita pengalaman-pengalaman. Jadi dia pun datang jumpa saya. Kak, ni kak, dia kata. Dia tunjuk sampul tu dekat saya. Ni kak, dia kata. Saya kata, kenapa? Akak kira lah, dia kata. Lepas tu saya kira. Tuan-tuan perempuan, agak-agak berapa dah sampul tu? Berapa? Apa tu? 1,000. Okey.
Betul, 1,000. Cuma mana tahu macam mana 1,000? Pernah dengar cerita ni ke? Tak pernah? Oh, dia tahu berapa nak bagi Betul, 1,000. Power lah. Bagi tepukan sikit. Betul lah agakkan dia. Oh, jarang-jarang betul ya? Tak, macam mana tiba-tiba kali ni betul kan? Betul, 1,000. Dan kemudian dia pun ceritalah dia punya pengalaman tu. Tahu tak apa saya punya respon ya bila dia bagi tahu? Saya tu Masya Allah, Allah dah balas. Memang itu janji Allah. Saya cakap macam tu dia menangis. Saya kata itu janji Allah dah. Kamu dapat 10 kali ganda daripada yang awak bagi. 100 kali 10 sudah tentu dapat 1,000. Kan bukankah ini benar? Itu keimanan kita pada Allah kan? Dia menangis lagi. Dia menangis. Sudahlah perempuan tu cerita dia macam tu lah kan. Nangis. Jadi saya kata kenapa ni? Apa masalahnya? Kok dia tunjuk hulu tu nak bagi saya sebahagian ke kan? Apa masalah je ni kan? Lepas tu yang ni dia kata, apa yang dia cakap selepas ini membuatkan saya sedih dan saya menangis. Apa dia kata? Kak, takkan Allah bagi semua? Takkan Allah pulangkan semua? Takkan Allah balas semua? Tak ada ke yang Allah simpan untuk akhirat saya? Nanti kalau saya sampai dekat akhirat dan saya katakan pada Allah, ya Allah, dekat dunia dulu ingat tak satu masa tu, masa mak aku tengah sakit dan aku dalam keadaan suntuk, susah, poket kering, tinggal RM100 tu je. Dan RM100 tu telah aku korbankan untuk ibuku. Dan kita nak Allah terima. Tapi nanti Allah cakap, Allah kata apa? Aku telah balas di dunia dan tidak ada bahagianmu di akhirat. Kat mana bahagian saya kak nanti? Tuan-tuan puan-puan, saya terdiam. Dan waktu tu saya pun tak boleh nak jawab. Saya pun menangis sama. Saya kata, ya Allah, betul lah. Dia mempunyai pemikiran yang macam tu. Dan Masya Allah, inilah satu cerita yang saya kira sangat-sangat penting. Kadang-kadang kan bila kita nak memberi, kita ingat Allah nak balas kita, Allah nak balas kita. Tapi di sudut yang lain, yang perlu kita cari adalah, adakah Allah terima benda tersebut? Adakah Allah akan berbangga dengan kita, dengan apa yang kita beri, dengan apa yang kita lakukan? Jadi sahabat-sahabat semua, bila kita menceritakan tentang pemberian, carilah pemberian yang paling disukai oleh Allah, bukan pemberian yang paling kita suka. Sebab kita tahu tadi kan, nikmat memberi tu kan, kita rasa 1,000 tu kita macam wow, dah okey dah kan. Tapi rupa-rupanya ada insan-insan lain yang dia mahukan lebih daripada itu. Dia bukan mahukan balasan saja tau. Dia nak redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini yang kita mahukan, kita nak sampai ke darjat ni. Jadi kita tak rasa bahawa apabila duit tak ada kita miskin ya. Pagi tadi baru je Ustaz Muhyiddin dia bagi tazkirah dengan staf kami sebelum kami tinggalkan pejabat. Apa dia cakap? Suatu benda yang saya rasa macam saya kata, Masya Allah, I am so happy dengan dia punya pemikiran. Dia cakap dengan staf dia, kita bekerja untuk hidup. Kita bekerja ini untuk bahagikan keluarga. Kita bekerja untuk memberi manfaat pada orang lain. Kita bekerja kerana Allah arahkan kita bekerja. Kita bukan hidup untuk bekerja. Faham tak tu? Ada beza tak tu? Dia ada beza. Kita bekerja ni untuk kita beribadah pada Allah. Jadi maksudnya kerja kita itu mesti jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam banyak-banyak pemberian, tadi pemberian dengan ibu mertua, kemudian pemberian dengan mungkin orang-orang yang memerlukan lagi kan. Okey. Saya pause kat situ sebab nak jadikan surprise effect. Saya nak cerita satu lagi yang lain. Okey. Sebenarnya kalau kita nak memberi ni, dia memang ada yang keutamaan lah kalau memberi. Pertama, kita boleh beri orang penerima. Penerima yang paling utama ada. Yang kedua, bila kita nak memberi, masa yang paling utama pun ada. Ketiga, keadaan pemberi yang paling utama untuk dia memberi pun ada. Dia ada 3 lah.
penerima, pemberi dan keadaan ataupun masa. Ya? Okey, so 3 tempat. Saya nak pergi kepada penerima. Agak-agaknya bila time kita nak memberi itu, kita mesti nak memilih penerima yang paling afdal. Betul tak? Penerima yang lebih utama di sisi Allah. Tahu tak siapa dia penerima yang lebih afdal? Kalau nak memberi, kena cari siapa dulu? Cari? Keluarga. Betul. Okey. So konsep sedekah, konsep memberi ini adalah kepada orang yang memerlukan. Betul? Dan daripada kalangan orang yang memerlukan itu adalah kalangan keluarga kita. Baik, daripada kalangan keluarga kita, ada lagi yang lebih utama untuk kita beri, sumbangkan. Siapa tu? Mak ayah, betul tapi salah. Saya cuba 2 kali lagi. Pasangan, betul tapi salah. 1 lagi. Diri sendiri, siapa tu? Ya, betul tapi salah. Okey. Alah Ustazah dah 3 kali semua betul. Tapi salah lah juga kan. Baik, menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tabrani, penerima yang paling afdalus sadaqah as-sadaqatu ala zirrahmil kashih. Maksudnya sedekah yang paling utama adalah kepada kaum kerabat yang paling kita benci, yang paling kita tak suka. Okey. Baik, itu keadaan dia tau. Maksudnya kita kena cari penerima yang paling utama di sisi Allah dan Rasulullah. Agak-agak kenapa ya? Agak-agak kenapa? Jiwa ya, melatih jiwa ya. Dahsyat Mila. Mila dah dekat dengan garisan tasawuf. Ahli sufi. Okey. Baik. Keadaan dia sama kalau di akhirat nanti kita kata, ya Allah, aku memberi ni kepada anak saudaraku, ya Allah, dia adalah kaum kerabatku. Dan dia sangat memerlukan. Dia ini anak yang baik, anak yang soleh, anak yang sentiasa dengar kata, sejuk hati memandang. Dan aku setiap bulan bagi dia 5,000. 5,000 kau? 5,000 setiap bulan ya Allah. Sebab nak buat akaun akhirat. Dan lepas tu Allah tengok. Kau lakukan ini untuk apa? Untukmu ya Allah. Allah kata apa? Bohong. Engkau lakukan untuk dirimu sendiri. Sebab kita suka dia. Sebab apa? Kalau kita tak suka dia, kita beri ke tak? Mungkin tak. Tapi daya apakah, kuasa apakah yang menggalakkan kita ini, yang push kita, yang force kita untuk memberi kepada orang yang kita benci? Daya mana? Kerana ikhlas. Ya Allah, aku bagi ni kalau bukan kerana engkau, tidaklah aku bagi kat dia. Sebab menyampah. Kita tengok motor dia pun kita nak muntah. Kan? Tengok bumbung rumah dia tak ada harapan lah. Sebab kita menyampah dengan dia ni. Tapi kalau bukan kerana Allah, kita tak akan bagi pada dia kan? Tapi kita bagi ini sebab apa? Sebab semata-mata kerana Allah. So that is the real meaning of ikhlas. Boleh tak bagi tepukan kepada abang kita ni, dia sebut ikhlas. InsyaAllah. Baik, maksud ikhlas kita memberi sesuatu bukan nakkan pulangan. Tak ada. Kita bukan nakkan balasan. Daripada manusia pun kita tak nakkan balasan kan? Tapi yang kita nak adalah daripada Allah. Allah tu redha ke tak dengan kita. So satu-satunya keutamaan dalam bersedekah ini adalah kepada orang yang kita tak suka, orang yang kita benci. Sebab di situ lahirnya ikhlas. Ikhlas yang sebenar. So you do that only for the sake of Allah, not other than Allah. Yang tu surprisingly, Masya Allah. Betul tak? Kan? Jadi itulah daya kekuatan kita. Baik, dalam Al-Quran ada 114 surah, betul?
Salah satu daripadanya adalah surah Al-Ikhlas. Cuba kita baca sama-sama surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dalam ayat-ayat di surah Ikhlas tu, ada tak perkataan ikhlas? Ada tak? Kita baca sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ada tak perkataan ikhlas? Tak ada. Yang banyak apa? Qul huwallahu ahad. Ahad tu maksud dia apa? Bukan hari Ahad, okey? Satu. Ahad tu satu. So meaning, whenever you give, the moment you give that for solely one God. For the sake of one God. Allah saja. Jadi tu nama dia ikhlas. Ikhlas adalah buat hanya kerana Allah. Wow, betul tak kan? Masya Allah. Pernah terfikir macam ni ke? Tak kan? So bila kita sebut ikhlas, it is something to do with akidah. It is something to do with jiwa. So sebab tu kadang-kadang kita nak sebut ikhlas ni macam, ya Allah, betul ke aku ikhlas ni? Kan ikhlas kita sebut, kita ambil lah, saya ikhlas. Belum tentu. Yang menentukan itu ikhlas ataupun tak adalah Allah. So sebab tu kita kena check balik. Kalau kita tak suka orang tu, kita tak akan bagi hadiah, tak bagi sedekah, tak doakan pun orang tu kan. Tapi kalau kita nak didik diri kita ni supaya kita ikhlas, lagi kita menyampah kat orang tu, lagi kita doakan. Jangan doakan yang tak baik. Sebab dia ada malaikat tau yang berada di sisi kita. Kita doakan saudara kita di belakang dia, maka malaikat tu akan kata, amin untukmu, begitu juga. So kalau kita doakan yang tak baik untuk kawan-kawan kita, takut terkena pada yang aminkan tu siapa tu? Malaikat. Okey. Baik. Kembali balik kepada sedekah. Sedekah pemberian yang paling disukai oleh Allah. Itu penerima tau. Tapi pada konteks harta yang paling disukai oleh Allah, bagi perempuan ada satu, bagi lelaki ada dua yang paling disukai oleh Allah. So sebab tu bila kita nak memberi, kita kena smart. Kita bukan hanya memberi tanpa ada ilmu. Kita selesaikan dulu apa yang Allah suka. Baru kita pergi pada apa kecenderungan dan fokus kita. Kita tengok apa yang kita suka ini inline tak dengan Allah. So apa dia yang Allah suka? Allah suka benda yang difardukan ke atas kita. Dalam banyak-banyak sedekah, carilah sedekah yang wajib. Apa sedekah yang wajib? Bagi lelaki, zakat. Satu lagi, buat lelaki dua, nafkah. Siapa sebut nafkah tu? Oh, mak boleh jadi tok guru lah. Oh, tepukan. Terima kasih. Dua benda yang wajib. Yang ini yang kena settlekan dulu. Itu bagi kaum lelaki. Dia ada tanggungan zakat, tanggungan nafkah. Yang itu kasih settle dulu. So kalau tak settle, itu yang Allah akan hantuk-hantukkan hidup kita sikit. Jadi ada je benda tak kena. Start motor tak hidup. Elok-elok dapat gaji tu kita dah nampak dah nak belanja anak lah kot kan, belanja family, isteri. Singkir dekat dapur pula bocor. Ada je masalah, anak nanti demam seminggu, kena masuk ward. Dia ada macam tu, dia macam ada hiccups in our life. Tapi ingat ya, kita nak memberi pun zakat ke apa ke, bukan kita nak suruh Allah tariklah hiccups ni, tak. Kita nak barakah. Barakah ni benda sikit je, tapi dia punya kebaikan banyak. Dia beli makanan, bukan apa, cakoi tiaw je. Anak-anak makan tu lagi sehat, tak demam, tak semput, tak selsema, ada daya tahan. Orang semua main hujan, semua demam, anak kita tak demam. Siapa yang tentukan itu? Allah. Tapi dia datang daripada rezeki yang barakah. Rezeki barakah ni Masya Allah, you can see kan many people around us, diorang having the same problem, tapi sebab barakah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit lah, yang itulah, yang inilah. Kan saya pernah nampak dengan mata kepala saya sendiri, seorang anak yang kanser, dua mata dia buta, ikut doktor kata angkut je lah, maksudnya buang je lah kan.
Tapi oleh kerana dia ini jenis orang yang sangat berhati-hati lah daripada sudut rezeki ke apa ke kan. Anak dia sekarang satu mata dah boleh melihat, satu mata lagi dalam proses buat kemo dan sebagainya. Kalau ikutkan dulu tu, buang saja mata tu, macam dah tak boleh berfungsi lagi. Tapi alhamdulillah, berkatkan barakah. Baik, nafkah, zakat di kaum lelaki. Perempuan, apa satu yang wajib tu? Lelaki juga yang jawab. Zakat, kita zakat. Zakat pendapatan, kemudian zakat duit simpanan, zakat emas. Ada tak biskut tawar? Ke pulut dakap ke, kan? Okey, tak apa yang pakai tu, dia ada dia punya haul, dia ada dia punya dia panggil haul dan nisab. Dia ada haul dan nisab. Dia haul tu maksudnya kena tempoh setahun pakai tu. Dan nisab dia mesti kena lebih daripada beratnya. Beratnya adalah 850 gram. Itu Selangor, 800 gram ke 850? 850 gram. Maksudnya macam sekilo lah tu dah tunduk, jalankan tawaduk. Rupanya rantai dia beberapa ratus gram dekat dalam tudung tu. Dia pakai tudung je, mana nampak? Tu gelang dia pakai, tak nampak sebab dia pakai handsock. Cuba buka gelang dia. Ya Allah, biskut tawar. Bang tahu tak biskut tawar bang? Biskut tawar yang tak boleh makan tu kan. Biskut tawar dia bentuk gelang emas ya. Okey. Pulut dakap tahu kan pulut dakap? Tahu. Dia bukan spesies makanan ya. Tapi dia pulut dakap yang terkini adalah pulut dakap yang menyilau kan gitu. Okey. Jadi itu kerja kita. So sebab tu kalau kita tahu basic ataupun asas ini, kita sebagai orang Islam kita tak akan marah dengan kenapa harta pusaka lelaki dapat 2 kita dapat 1. Perasan tak? Sebab lelaki dia ada tanggungan dia itu lebih. 2 yang memang macam stagnan yang boleh kira okey sikit adalah yang zakat. Itulah 2.5% je. Kalau 1,000 bayar hanya berapa ringgit? Daripada 1,000 pendapatan hanya RM25 saja. Itu untuk zakat bagi RM1,000. 2.5%. Tapi yang dia agak lebih terbanyak adalah nafkah lah. Sebab nafkah tu dia kena cover 5. Nafkah pada 5 nafkah makan minum, pakaian, kemudian perlindungan, keselamatan, shelter tu rumah, dan juga keselamatan dan juga pendidikan. Untuk isteri, so alhamdulillah sekarang masjid dengan Facebook live banyak kan, galakkan isteri pergi belajar. Okey, pergi belajar tu dekat masjid tu bagus tu. Dekat live Facebook ni ada ni kau. So share dengan isteri sebab one of your responsibility adalah mendidik isteri. Jadi mendidik isteri kita ni konon tak pandai lah sangat ke kat sini hebat-hebat kat Inilah. Tok guru semua kan. Cuma semua soalan tanya jawab tu tahu. Tapi seorang tu depan tu je lah kan. Okey. So jadi di situ adalah tanggungjawab kita. So dia ada 5 benda yang dia kena tanggung. So kalau daripada sudut 5 benda ini yang dia tanggung, dia tak selesaikan, jawablah nanti depan Allah. Sebab memang dalam ayat Al-Quran pun cerita, suami sama ada mampu ke atau tidak mampu, memang kena tanggung nafkah. So nafkah is the exclusive right for only husband. Tetapi kalau isteri ambil, alhamdulillah lah isteri bantu tu. Tapi jangan lupa diri, dan isteri pun kena biasa untuk memberi orang kata tu ingatan pada suami. Sebab kadang-kadang kita ni manusia kan, kita terlupa. Dan akhir sekali isteri jangan mengungkit. So kalau kita mengungkit, dia hanguslah. Syaitan dalam kitab Talbisu Iblis, belitan tipu daya iblis, dia memang menyediakan 99 jalan atau lorong amal. Kita buat baik. Dengan suami kita tolong tu, dengan mertua tadi kita tolong kan, dengan anak-anak lagi, dia punya insurans lah, dengan pendidikan apa semua kita cover. Maklum gaji kita 30,000, suami 3,000 je. Jadi kita lah yang cover semua. Di suami pula kata, okey abang boleh bagi kalau untuk duit dapur dalam 300 saja. Kan kita macam tak apalah bang, 300 tu kesian sangat dengan abang, simpanlah tu duit tol je lah bang. Kita kata kan, kalau buat kata macam tu tak apa. So kita cover semua, no problem. Tapi kalau ada apa-apa yang berlaku, jangan kita ungkit. So once ungkit, apa kata Allah? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan, tubtilu batal. Jangan kamu batalkan sadaqatikum, sedekah kamu, pemberian kamu. Sedekah juga sama dengan perkataan sedih. Kita
membenarkan, memang kita benar nak membantu dan sebagainya. Bil manni wal adha. Bil manni maksudnya ungkit mengungkit, wal adha menyakiti. Tu kalau kita hidup dengan pasangan kita tu 15 tahun lah contohnya, dalam tempoh 15 tahun tu kita yang menyokong dia, kita yang bantu dia, kita tu kan tiba-tiba suami datang, I rasa I nak kahwin lagi. Oh, kita pun zap mengungkit. Tahu tak, syaitan pun gelak dengan sandar dan rasa goyang kaki. Dia kata, yes, dah berjaya. Sebab kita dah mengungkit. Tapi kalau rasa macam, saya rasa macam tak boleh lah terima kalau dia kahwin lagi, tak apa. So kita pun bentangkan, bang, yang ini sekarang yang saya sudah sponsor rumah kita. So bermula daripada hari ini, saya nak rasa macam mana abang pula buat kerja abang. So saya tak nak bantu lagi, sebab abang kalau kahwin lagi, abang sebenarnya kena cover dua orang. So saya tak nak. So kita try dulu setahun ni macam mana. Jadi kita pun tunjukkan, dan actually sangat baik kalau kita berbincang suami dan isteri setiap bulan berapa bayaran dan sebagainya. Wah, kita punya LZS, jadi bagaimana hendak menguruskan keuangan rumah tangga lah pula kan. Well, itu adalah saranan saya, ya, okay, supaya kita tidak hangus apa yang kita telah berikan kepada pasangan kita. Dan kadang-kadang tuan-tuan puan-puan, rezeki Allah ini dia sangat, Masya Allah, sangat pelik. Sebab Allah memberikan kita min haitsu la yahtasib, daripada punca yang kita kadang tak terfikir. Suami bekerja bersungguh-sungguh bagai nak rak tau. Duit yang masuk hanya 3,000. Isteri goyang kaki je kan. Dia buat kerja sikit masuk 10,000. Buat kerja sikit aja masuk 10,000. Dia banyak berehat. Tapi sekali dia buat tu, sekali dia bantai tu, wow, masuk terus 30,000 setiap bulan dia dapat. Ini pun sama. Kita tengok suami kerja sungguh kan. Jadi kita pun cakap, apalah abang ni kerja bagai nak rak duit, tak ada apa-apa. Dia dah mula dah. Saya tengok saya petik jari je dapat 10,000. Saya petik je jari kedua dapat 20,000. Kadang-kadang kita rasa begitu kan. Dan dalam hal itu kita kena kembali balik pada sejarah. Lihat Siti Hajar dan anaknya. Siti Hajar dan anaknya. Siapa nama anak Siti Hajar? Nabi? Tak lupa dah. Siapa anak Siti Hajar? Nabi Ismail, ya, okey. Nabi Ismail yang nangis kecil-kecil tu kan. Dia kan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, betul tak? Alright. Okay, Bismi Travel ni boleh buat satu kisah cerita. Dia boleh ceritakan apa yang berlaku di Tanah Suci. Baik, dia tinggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Dan waktu itu bekalan mereka makin susut dan kemudian habis. Dan sebelum kehabisan sungguh, apa Siti Hajar buat? Dia cari air. Dan dia cari air daripada mana dia lari? Safa ke Marwah. Berapa kali? 7 kali. Kalau kita lah kan, sekali dah tak ada tu sudahlah. Betul tak? Pergilah cari tempat lain kan. Tapi dia nak tunjuknya, bersungguh-sungguhnya dia membuat pekerjaan itu lagi dan lagi. Baik, kemudian Allah kurniakan air. Betul? Di depan batang hidung Siti Hajar kah? Atau di sisi Nabi Ismail? Di sisi Nabi Ismail. Yang kerja kuat siapa? Siti Hajar. Yang dapat rezeki itu siapa? Anak dia. Yang itu kita kena faham calculation dan formula dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kadang-kadang yang kerja teruk ni ayah tau. Sebab bila dia keluar, dia dapat 4 dalam 1. Dia dapat keampunan daripada Allah, kebanggaan daripada Allah. Yang kedua, dia dapat pahala jihad. Yang ketiga, dia dapat barakah ikut kepala yang ada di dalam rumah tersebut. Dan yang tiga okay. Kemudian yang keempat, dia dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia dapat pahala jihad. Dia dapat pahala sedekah. Dia pahala wajib, lepas tu tambah lagi pahala sedekah. 4 benda. Wow. Tapi duit sikit aja masuk. Contohnya kan. Tapi melalui siapa? Yang banyak melalui isteri. So sama dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail tu. Okey. So mungkinlah kita tak tahu kenapa Allah letakkan isteri tu dapat lebih, suami dapat kurang. Mungkin suami itu dia generous sangat. Bila dapat duit dia pun belanja kawan ramai-ramai. Tapi isteri dia
ada kelebihan. Apa kelebihan isteri dia? Kedekut. Itu yang Allah bagi kat isteri dia. Isteri dia berkira-kira. Kalau nak keluar tu berkira-kira kan. Dia sebab duit ini adalah amanah daripada Allah. Kan bukan kita punya. Itu Allah punya. Jadi bila Allah yang punya, Allah yang tahu Allah nak bagi pada siapa, dan itu merupakan satu amanah daripada Allah. Jadi pada suami dengan isteri tu, Allah saja yang tahu mana satu yang boleh jaga amanah daripada Allah itu dengan lebih baik. Sebab Allah tidak akan menzalimi seseorang sesuatu yang dia tidak mampu. Nampak tak jelas tak tu? Jelas ya? Okey, kalau ada soalan nanti boleh tanya. Okey, kita kembali selesaikan kita punya sedekah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Betul sekarang ni dengan masalah COVID-19, Bismillah kena affected tak? Oh, Bismillah tak affected okay. Bismillah travel dengarnya baru 2 minggu ya? Masa tu baru buka Bismillah travel. Oh, dah 2 grup jalan ya. Lepas tu terus. Lepas tu tak jalan. tak jalan dan tak ada jalan. Samalah kami pun lambat travel. Tak jalan dan tak ada jalan untuk ke Tanah Suci. Dan kita percaya, mungkin saya secara peribadilah, mungkin selepas 2 tahun baru boleh bergerak. So meaning that industri pelancongan ini ditutup paling awal. Nombor 1 yang mula masa COVID datang tu, pertama yang awal yang ditutup, dan dia merupakan industri yang terakhir yang akan dibuka. Sebab kita ada related dengan luar negara. Faham kan masalah tu? So tahu tak macam mana saya memujuk diri saya dan suami saya? Nak tahu tak? Oh, cik, kita share. Kita buka surah Al-Insyirah. Al-Insyirah ni surah Alam Nashrah. Mari kita sama-sama buka. So waktu tu menung-menung kan, Ustaz pandang saya pun pandang Ustaz. Dan kita orang pun sama senyum lah. Cik, memang nak dapat nampak sweet dia kena cerita macam tu. Dan waktu itu kita fikir, kata, ya Allah, macam mana nak jadi ni? Ada pekerja kat bawah kita, ada cawangan lagi kan. Lepas tu saya terus teringat, sebab saya pun baru balik daripada Syria. Saya jumpa dengan seorang lelaki. Dia cedera disebabkan bom. Dan kecederaannya itu menyebabkan separuh badan dia lumpuh. Tapi gagahnya semangat dia tetap bangun berdiri walaupun hanya dengan sebelah badan. Bila dia jalan tu, tangan kanan tu terkulai, kaki kiri dia pun terkulai. Dia akan heret. Yang pakaikan kasut dia adalah anak dia ataupun isteri dia. Sebab dia tak boleh nak tunduk ke apa, tak boleh. Tapi dia akan berjalan dan dia tetap berusaha mencari nafkah. Amazing. Dan waktu dia berjalan, dia memang pakai songkok lah. Ada songkok, ada yang pakai topi. Kadang-kadang kan dia tengok cuaca di sana. Dan waktu saya pergi tu waktu musim sejuk, jadi dia pakai snow cap. Dan kemudian bila saya ziarah ke rumah dia, dia buka snow cap dia, saya terkejut. Rupanya di skull dia ni macam pernah pecah, jadi dia ada lekuk. Dan bila dia berjalan, dia bergerak tu, kita boleh nampak macam dia lubang tu lah, cuma kulit kepala tu lah yang menutup. Anak dia ada 2 orang, perempuan kecil lagi dengan isteri, duduk dekat dalam kemah yang kita boleh rasa sejuk dekat dalam dia tahu. Kemah mana boleh tahan sejuk kan, cuaca sejuk. Jadi dia adalah pemanas api. Lepas tu saya tanya dia soalan cepu mas. Masa saya tanya soalan ini, kawan saya pukul saya. Dia macam tepuk saya. Dia kata, that question is very high. Dia punya Tuhan. Saya kata, tak, saya percaya dia pilihan Allah. Mesti ada sesuatu yang bermain dalam jiwa dia yang Allah pilih. Apa soalan saya? Saya kata, Tuan dalam keadaan macam ni Tuan tak boleh bekerja. Tuan bekerja pun ada had, ada limit. Anak-anak tak sekolah, tak ada kewarganegaraan. Tuan tersadai dekat sempadan. So I'm using those like provoking words. Tuan tersadai dekat sempadan ini, nak mengharapkan orang lubenan pun tak ada. Tuan terpaksa tunggu menjadi tangan yang di bawah, meminta-minta. Apa perasaan Tuan terhadap Allah?
So tu yang kawan saya pun tepuk, itu soalan tinggi. Saya kata kalau dia the right person, dia akan jawab dengan baik. So apa jawapan dia? Jawapan dia sampai sekarang kalau saya renungkan, saya mesti menangis. Apa dia kata? Sister, whatever come from Allah is beautiful. Masya Allah, saya terus tersentak lah. Whatever come from Allah is beautiful. Engkau dalam keadaan lumpuh macam ini, rupa pun tak ada sangat, dengan tengkorak yang begitu, anak-anak tak sekolah, and yet dia still rasa whatever come from Allah is beautiful. Perasaan apa ni? Sangat luar biasa. Dia rasa indah, dia ada rasa macam apa sahaja yang Allah pilihkan untuk dia mesti sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Dia meyakini bahawa Allah itu Maha Pelindung. Dia meyakini bahawa Allah itu tidak pernah berlaku zalim. Apa yang Allah lakukan adalah kasih sayangnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita ada bismillah, sambung Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang Allah itu yang tidak pernah bertepi. Allah tidak akan memberikan bebanan kepada seseorang melainkan dia mampu. So Allah tahu tahap kemampuan, dan sometimes bila bebanan itu sampai, kita rasa macam tak larat dah. Tapi percayalah, sebenarnya the one who trust you that you can do it adalah Allah. Sebab tu Allah bagi that kind of weightage ataupun bebanan tersebut yang berat kepada kita. Kita rasa berat, tapi Allah kata you mampu. So siapa yang merendahkan diri sebenarnya? Diri kita. Kita yang look down to ourselves. Kita yang tak appreciate ourselves. So yang banyak appreciate, yang banyak ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So itu pada dia kata whatever come from Allah is beautiful, sister. So saya tergamang. Dan bila berlaku COVID-19, itulah suara yang terngiang-ngiang di telinga saya. Dan saya cakap dengan suami saya, whatever come from Allah is beautiful. Dan kemudiannya Allah hadiahkan ni, memang kita baca surah macam first time baca. Padahal selalu dah baca surah Alam Nashrah ni. Tapi sebab tak ada sebab untuk menghayati. Mungkin kan tak ada alasan untuk menghayati. Dan COVID-19 ini, bila kita tinjau balik Al-Quran, Masya Allah, it is as if Allah is talking to you. Okey, mari kita tengok surah Al-Insyirah. Apakah firman Allah? Apakah kata Allah? Kan kita bila kita nak bercakap-cakap dengan Allah, kita solat. Tapi kalau kita nak dengar apa Allah kata dengan kita, kita baca Al-Quran. So apa yang sebenarnya Allah sedang sampaikan mesejnya melalui COVID-19 ataupun apa jugalah bebanan yang kita lalui. Baik, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak. Mafhumnya, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Maksudnya Allah suruh tengok balik. Sebelum ni, nikmat yang aku bagi pada engkau, bukankah aku telah melapangkan bagimu dadamu? Maksudnya kita seronok, kita pernah bahagia. So ingat balik that moment. So ini cara bagaimana kita nak berhadapan dengan waktu-waktu yang sangat suntuk dan mendesak. So fikir balik momen-momen yang Allah bagi. Macam tu juga Nabi Ayub kan? Dia fikir apa? Aku dah berapa puluh tahun aku tenang, sihat, bahagia, kaya. Ini Allah bagi baru berapa bulan je sakit. Jadi dia recall balik momen di mana dia tenang, dia bahagia, dia senang. Baik. Kemudian Allah mengatakan lagi, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu. Maksudnya sebelum ni banyak bebanan kita Allah dah bantu dah. Dan kita boleh hidup sampai umur sekarang ini pun because of Allah. Oksigen dia ada tak Allah stopkan? Nak cuti oksigen, nak bercuti. Oksigen ni nak MC. Apa jadi kalau Allah cutikan oksigen setengah hari? Menggelupur kita tau. Tapi still Allah beri juga kan? Okey. Next, allazi anqadha zahrak. Bebanan yang memberati tanggunganmu. Maksudnya yang terkena dekat bahu kita. Wa rafa'na laka dhikrak. Dan Allah telah mengangkat namamu, meninggikan bagimu sebutanmu. Sebab kita tahu ini adalah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan? Okey. Jadi Allah telah angkat nama Nabi. Tapi kita tahu bahawa ayat ini juga adalah untuk kita. So cuba tenung-tenungkan momen di mana nama kita itu disebut mungkin oleh ibu dan ayah kita, oleh kawan-kawan kita.
oleh rakan-rakan kan, oleh mungkin jiran tetangga kita, oleh mungkin grup kita, tim kita, office kita menjadi pekerja terbaik ke apa ke kan. Dah ada nama kita tu. And in fact, kita ada nama ni pun merupakan satu nikmat yang sangat indah Okey. Baik, kemudian Allah sebut fa inna ma'al usri yusra. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya setiap kesukaran itu diiringi dengan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian Allah ulang balik. Apakah yang diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Inna ma'al usri yusra. Dan memang sungguh sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Baik, yang ini menurut para mufassir, dia kata apa? Perasan tak perkataan usra tu dia ada alif lam. Fa inna ma'al usri, al usri alif lam Kemudian inna ma'al usri. Usri itu adalah kesukaran. Baik, kemudian yusra ada alif lam tak? Tak ada. Yusra tu kemudahan. Padahal kalau kita tengok sukar lawannya mudah. Bila sukar ada alif lam, patut yang yusra tu kena ada alif lam juga. Tapi yusra itu tidak ada alif lam. Maka para ulama mufassir menyatakan bila ada kesukaran di satu-satu tempat ataupun kesukaran berlaku pada diri kita, di situ petanda akan ada dua kemudahan ataupun kemudahan yang berlipat ganda. Itu peluang sebenarnya. Akan ada selepas itu kemudahan berlipat kali ganda. Mana kita tahu kan Bismi punya travel lepas ni, bila buka je orang kerinduan yang amat pada tanah suci, biasa dapat 2 batch boleh lepas, kali ni digandakan 4 batch sekali datang. Jadi seolah-olah begitu. Dan ada asbabun nuzul ayat ini. Satu masa di Mekah, ini ayat turun di Mekah tau. Mekah ni tempat suppression, tempat stres lah, sangat-sangat stressful. Orang boleh gila. Ada para sahabat juga yang murtad, kembali murtad. Baik, nak ceritanya, waktu di Mekah, mereka berhadapan dengan banyak tekanan daripada orang-orang kafir Quraisy. Dan sewaktu tekanan itu berada di depan mata ni, nampak seksaannya sangat nyata. Nabi Muhammad SAW terima wahyu ini dan Nabi Muhammad SAW bergegas kepada beberapa orang para sahabat. Nabi kata, bergembiralah, bergembiralah, bergembiralah. Sebab Allah sebut, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Akan ada kemenangan, akan ada kebahagiaan. Nabi cakap dalam keadaan yang sangat percaya. Dan para sahabat ni itulah, dia tengok, kita dalam keadaan susah, mana janji Allah tu. Nampak? So still kita ni masih dalam keadaan susah kan? Tapi believe in Allah. Percayalah pada Allah, sebab yang datangkan COVID ini pun adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena bangun, bangkit dan kita lihat pada perspektif peluang. Jangan cari mangsa, jadi mangsa kita macam inilah. Jadi bila kita berfikir pada konteks mangsa pada keadaan, mangsa pada itu, mangsa pada ini, kita tak boleh pergi mana. Tapi kalau kita fikir pada konteks, how can I fix this? Apa yang boleh saya buat? Apa yang saya boleh buat lagi? Apa yang saya boleh begini? Apa yang saya boleh begini? So you are going to be very creative. Keberanian ni pula terserlah. Dan kita dapat sesuatu yang sangat luar biasa. Allah bagi kelebihan-kelebihan yang tertentu. Ya? Jadi itu hanya Allah sajalah yang tahu. Okey. So lepas tu habiskah selesai? Belum. Allah ingatkan kita lagi. Fa idza faraghta fansab. Maksudnya kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu urusan, apa firman Allah Taala? Fansab. Maka berusahalah untuk continue, teruskan amalan yang lain. So kita dah tak boleh ni nak meniaga wedding contohnya kan. Tak boleh nak meniaga wedding, tak boleh nak pergi ke tanah suci. Benda tu selesai dah, urusan tu tak boleh nak buat lagi. Allah suruh teruskan usaha kamu. Habis satu, terus. Jangan rehat. Jangan tenang, jangan tidur. Terus buat, continue. Ya? Kita teruskan berusaha. And then last kali apa yang Allah sebut? Wa ila rabbika farghab.
dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu letakkan harapan. So kita berusaha tadi tu kan, wah macam itu wedding punya music. Okay. Jadi kita dah berusaha kan, Allah suruh kita berusaha. Maksudnya selesai satu benda ni, you continue benda lain, continue benda lain. Kalau tak boleh, buat lagi macam ni, buat macam mana. Dia seolah-olah jadi macam air lah. Okay, contoh kan ni gelas. Kalau saya tuang air ni dekat dalam gelas, apa akan jadi pada air tersebut? Rupa bentuk dia. Bentuk dia sama dengan gelas. Kalau saya tuang air ni dekat atas kapet, apa jadi? Basah air tu ke mana? Apa jadi pada air tu? Dia akan menyerap masuk ke dalam. So dia sama dengan kita. So kita kena jadi macam air. Bila kita sampai satu tempat tu, kita akan memenuhi ruang. Kita boleh jadi bentuk macam tu, fleksibel. Masuk dekat atas kapet, kita akan jadi masuk meresap ke dalam. Kita mencari ruang lagi. Kan? Jadi itulah maksud dia fa iza faragta fansab, dan akhir sekali wa ila rabbika farghab. Maksudnya hanya kepada Allah sahaja kamu meletakkan harapanmu. Jangan letakkan harapanmu pada usahamu. Jangan letakkan harapanmu pada kamu punya kreativiti. No. Itu adalah anugerah Allah. Tapi harapan itu letakkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sinilah kita sama-sama merasakan nikmat, ya. Apabila ada COVID-19 datang, kita lebih menjadi masyarakat yang prihatin. Dan I'm so happy bila saya tengok video-video tu kan. Kita Malaysia ni antara negara yang paling cepat tahu kita mengatasi ataupun membentras COVID-19 dengan satu suara. Kalau kita tengok dengan US-nya, dengan masalah negara-negara lain lagi kan, tak settle, nak suruh dia orang duduk dekat dalam rumah pun tak boleh. Sangat payah. Jadi dia orang tak respect. Negara-negara yang kita rasa macam kita boleh tabik tu, sekarang baru kita tahu siapa dia. Sebab sebenarnya nak tahu siapa mereka sebenar, tengok pada waktu dia susah, tengok waktu dia sakit, tengok waktu dia marah. Waktu dia susah, macam mana perangai dia. Kat situlah terserlah dia punya keimanan ataupun diri dia sebenar. Waktu dia sakit, macam itulah perangai dia, baru kita tahu. Dan kemudian waktu dia susah, sakit, satu lagi, marah. Waktu dia marah, baru kita tahu, oh macam ini dia. So, kita boleh nampak lah, Masya Allah kan? Jadi, begitu juga partner kita ke macam mana, bos kita macam mana, rakan setugas kita macam mana, pekerja kita macam mana kan. Ada yang setia, ada yang terus lari ke, ada yang memburuk-burukkan kita ke, ada yang cuba untuk membantu menyokong kita ke. Oh kat sini kita baru boleh nampak. So COVID ni adalah sesuatu entiti yang kita tak nampak. Ada nampak? Tak nampak kan? Tapi kita percaya tak ada COVID? Percaya. So the same thing, you have to put your hope to Allah yang you tak nampak. Sama kalau kita percaya COVID ini boleh mendatangkan impak kesan yang buruk pada kita, so kita pun percaya pada Allah yang memberikan janji-janjinya dalam surah Al-Insyirah. Tapi kena apa? Usaha. Maksudnya bila selesai saja satu, fa iza faraghta tu maksudnya kamu selesai satu urusan, fansab, teruskan lagi dengan urusan yang lain. So jangan berhenti. Dan Alhamdulillah, saya kira hari ini, tadi sempat dengar Mila pun cakap, Mila kata kita orang usahalah juga buat company lain dalam food and service apps ke apa ke kan. Jadi saya kata Masya Allah, orang boleh fikir macam tu kan. Jadi kita sangat rasa terharu dengan apa yang Allah berikan pada kita, dan mudah-mudahan Allah terima amalan dan juga usaha kita serta azam kita untuk terus menjadi hamba-Nya yang baik. Okey, dah pukul 12.20. Sepatutnya kita berhenti pukul berapa? Pukul 12 kot kan? Dah habis 20 minit kita ambil. Ya Allah, lambat tadi turun. Okey. Baik, ada tak soalan sebelum ni kalau saya nak berhenti? Ada tak soalan? Dalam kiraan 5. 4. Malu kot? Malu ke? Iya tak? Okey. Ada soalan? Bila soalan je dia tengok perempuan, sebab perempuan suka tanya. 3. Malu lah, bismillah ni tak ada seorang pun yang tanya. Mila jangan tanya. 2. Tak ada yang tanya. Okey, tengok, bagi tepukan pada orang yang membela bismillah ni. Okey. Silakan Bismi. Ya. Mengatakan kalau kita terima balasan di dunia, Ya. adakah kita tak dapat balasan Di akhirat. Ya. Ya.
sebenarnya apa yang kita dapat di dunia, yang di akhirat itu adalah rahsia Allah. Kadang-kadang Allah nak bagi lebih. Tapi yang saya admire pada sahabat saya ini adalah kerisauan dia kalau Allah tak terima amalan tersebut. Dan dia tidak mahu jadikan sebagai satu amalan itu macam tersangkut dengan dia punya kemelut lah. Kan semalam tu dia macam rumut lah, terfikir-fikir, teragak-agak lah. Nak buat kebaikan ni, sebenarnya nak buat kebaikan itu adalah satu rezeki tau. Satu rezeki. Bila kita boleh buat baik, itu adalah satu rezeki. Sebab Allah lorongkan kita untuk buat kebaikan. Tapi kalau Allah tak nak, Allah memang akan payahkan kita. Dan kita pun senang je nak buat yang buruk lah pula. Jadi nak ke tak nak, Allah itu dia bergantung pada niat kita. Sebab Nabi dah sebut innamal a'malu binniyat. Jadi dia sangat risau. Dan antara ciri-ciri orang yang amalan dia diterima untuk pengetahuan adalah orang yang risau amalan dia diterima ataupun tak. Kemudian beza dalam hadis orang yang melakukan dosa dengan orang yang beriman yang melakukan dosa dengan orang yang kurang imannya melakukan dosa. Satu, dia merasakan dosa dia itu ibarat bukit yang sedang menindih dia. Maka kat situ kita boleh tahu iman kita sedang kuat. Tapi kalau di satu-satu saat kita rasa dosa kita itu macam langau yang menghinggap hidung kita dan kita tepis je. Alah, sikit je. Kan? Jadi waktu itu iman kita sedang sangat nipis. Jadi itulah juga cara dia kan. Jadi bila saya nampak tu saya rasa macam wow. Walaupun memang bukan satu kebenaran, tapi itu adalah satu kerisauan. Sebab apa yang kita lakukan ini Allah boleh bagi lebih. Tahu tak antara keadaan diri kita, pemberi ini yang paling utama untuk bersedekah, waktu kita paling kedekut. Waktu kita rasa kedekut itulah bila kita bagi juga, maka kita punya darjat lebih tinggi. Kan sebab kita ada susah tu, sebab kita kena lawan. Tu nama dia jihadun nafs lah. Okey. Baik, terima kasih. Satu soalan yang sangat bagus, bagi tepukan. Baik, so saya kira saya kena serahkan kembali. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. So sudah habis dah cerita-cerita, banyak sangat cerita kan, daripada mertuaku kan, sampai ke Syria saya bawa you all untuk bercerita ni. So saya rasa mungkin ada quiz. Ada quiz tak kita hari ni? Ke tak ada quiz? Lembaga zakat. Ustaz siapa? Husnul. Tak ada Ustaz? Kalau tak ada tak apalah, bolehlah balik makan. Tak ada ya Ustaz ya? Oh, ke ada quiz ke Ustaz? Alright. So saya jemput dari pihak Lembaga Zakat Selangor untuk menyampaikan, at least ya, kita kena ambil tahu tentang benda yang wajib ni kan. Sebab kadang-kadang kita bagi sedekah tu banyak, itu sedekah dengan zakat adalah berbeza. Sangat berbeza, sebab zakat ini adalah kita punya tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala sedekah itu adalah pilihan kita. Zakat is no pilihan. Alright. Itu nak tandanya, nak bagi tahu Allah nak katakan pada kita, harta itu adalah milik aku, bukan milik engkau. Okey, dijemput dengan hormatnya. Ada ke? Sebab sebelum ni dia memang ada satu, saya minta Lembaga Zakat Selangor tolong peruntukkan beberapa minit untuk bagi briefing lepas saya punya ceramah kan. Jadi saya taklah ceramah dan saya balik kan. Jadi kita nak tahu juga tentang perkembangan zakat dan juga something lah to do with the zakat. Okey, dipersilakan. Terima kasih.